Alhamdulillah, saya bersyukur sangat hari ini sebab diberikan peluang untuk menghantar sendiri baju PPE ini kepada IJN. Dan sekarang ini saya berada di pusat jahitan PPE. Di sinilah mereka akan jahit baju dan juga tudung. Seterusnya PPE ini akan kita serahkan kepada KKM untuk KKM hantar ke pusat kuarantin, hospital dan juga klinik-klinik terutamanya yang berada di zon merah. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih yang tidak tinggal kepada penyumbang-penyumbang yang telah menyumbang untuk dana bantuan PPE Projek Prihatin bersempena dalam bulan Ramadan ini. Masya Allah, bila kita bersedekah, Allah akan tancapkan sebanyak-banyaknya insya-Allah kepada orang yang menginfak. Teruskan menyumbang ke dana bantuan PPE Projek Prihatin. Mudah-mudahan Allah menggantikan yang terbaik buat kalian. Mudah-mudahan syurga tertinggi buat kita semua dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menonton live di Facebook True BSN dan Ramadan Karim pada anda semua. Saya mengucap terima kasih pada anda yang sedang menonton live pada petang ini. Kita tukar sedikit waktu dan masa untuk memudahkan ramai yang menonton sebab sebelum ni kita dapat beberapa permintaan dalam mesej-mesej yang kami terima sebab malam biasanya ramai yang kalut bertarawih, nak pula kita dah melepasi 15 terawal ataupun separuh masa pertama Ramadan Al-Karim. Jadi kita cuba buat petang ini jam 5.30 insya-Allah kita akan bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Dr. Kamilin Jamilin. Kita akan menelusuri sejarah Ghuzwatul Badar insya-Allah. Apa pengajaran-pengajaran kita boleh belajar. Ramadan Karim kepada Fafau. Ini bukan Farah Fauzana, ini Fafau lain. Dan pada yang sedang menonton, saya mohon anda semua tolong komen clear ke tidak dan anda dari mana. Kalau anda dari Gombak, boleh tak tolong komen Gombak clear. Kalau dari mana Banting, komen Banting clear. Dari Kelantan clear. Supaya saya tak terasa syok sendiri lah. Cakap rupanya sembang seorang. Jadi apa yang kita akan sembangkan pada hari ini adalah pengajaran dari Perang Badar bersama dengan yang berbahagia Dr. Kamilin Jamilin dan sedang penonton sekalian, salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sedikit peringatan. Nabi kata ajwadun nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi ni seorang yang sangat pemurah dan kemuncak pemurah Nabi adalah pada bulan Ramadan. Oleh itu, saya nak mengajak anda semua agar anda menghulukan sumbangan untuk membantu frontliners kita yang sedang berjuang untuk menentang penularan COVID-19 yang sedang mengancam seluruh dunia. Okey, kita ada Safwan Pro BSN dari Kuantan clear, Abu Fawaz KL clear, Muhammad Ghazali Wangsa Manju clear, Sidi Baharudin clear, Nur Hayati Kedah clear. Mimi Zainal Dapur Ampang clear, terbaik. Tidak ai clear. Dan sambil anda menonton, share supaya ramai yang boleh merasai dan mendapat manfaat daripada live kita pada petang ini. Hampir-hampir tersebut malam ini. Dan pada anda semua, sekali lagi saya mengajak anda semua untuk memberi sumbangan kepada kita punya frontliners. Ya, sebagaimana yang tertera di skrin anda, anda boleh menghulurkan sumbangan di dalam dana bantuan PPE Projek Prihatin. Anda boleh sumbangkan ke akaun Standard Chartered Sadiq Berhad di nombor 3124-099-62689. Nama akaun Pro BSN Prihatin ataupun Pro BSN Cares dengan rujukan PPE. So, jom kita hulurkan sumbangan bagi membantu frontliners kita. Okey? Mana yang kita ada, kita berikan mana yang mampu insya-Allah. Ada sikit kita bagi sikit. Ada banyak kita bagi lagi banyak. Okey, so kita akan bersama dengan tetamu kita iaitu yang berbahagia Dr. Kamilin Jamilin. Sebelum tu Khairun Nisa alhamdulillah clear. Siapa lagi? Daman Sara Perdana, Pasir Pekan clear boh. Beres sektor. Tuan Helmi. Melaka clear, Miras ID, Section 10 Wangsa Maju clear, Muhammad Hakim. Sekali lagi Terengganu clear. Terbaik alhamdulillah. Okey, maka dengan itu saya mempersilakan tetamu kita pada hari ini iaitu Dr. Kamilin Jamilin. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Syukran jazilan wa iyyak. Kaifa hal?
Alhamdulillah bi khair. Kif halukum? Tayyibin? Ana khair alhamdulillah. Ana dengar ente cakap Arab dengan anak ente, ana rasa macam oh kerdilnya aku. Dia cakap Arab macam kecek latte. Jangan gitu. Kawan ni sikit-sikit boleh lah. Kalau syuai-syuai lagu tu ana tak tahulah. Masya-Allah. InsyaAllah. Syah, sebelum kita masuk tentang Perang Badar secara terperinci, sedikit sebab rakyat Malaysia bila 17 Ramadan, kita berbincang, kita sembang, kita meraihkan nuzul Quran. Which is kita meraihkan pendapat yang mengatakan Ramadan 17 Ramadan. Nuzul Quran pada 17 Ramadan. Cuma kadang-kadang ada yang DM mana, dia kata, Tuan Amin, macam mana kita sambut nuzul Quran 17 Ramadan sedangkan dalam Quran sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya iaitu Quran pada malam Al-Qadar. Sedangkan malam Al-Qadar Nabi sebut taharraw lailatul qadar fil ashr al-awakhir. Pada 10 malam terakhir. Yang kita sambut pula 17 Ramadan, bukan 10 malam terakhir. Macam mana tu doktor? Sebenarnya memang dia ada isu dari sudut perbincangan bila turunnya kita kata ayat-ayat Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada kita. Tak dinafikan jumhur ataupun ramai daripada para ulama yang menyebut bahawa ayat yang pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq, kan? Kita pun semua tahu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Yang mana ramai daripada para ulama sebut ayat yang ini pada permulaannya diturunkan pada 17 Ramadan. Yang inilah yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wan Nihayah yang dinukilkanlah tentang athar ataupun riwayat. Cumanya riwayat ini datang daripada Jalan Al-Waqidi, yang mana Jalan Al-Waqidi ini dikritiklah oleh kata sebahagian daripada ulama hadis yang menyebut bahawa awal sekali wahyu ini diturunkan pada hari Isnin 17 Ramadan, tetapi ada juga dekat sana riwayat yang menyebut dia diturunkan pada 24. Cuma adalah berlaku lagi khilaf yang berlaku kritikan daripada sudut riwayat, sebab Nabi SAW bila bagi tahu bahawa Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar dan Nabi SAW minta supaya dicari pada 10 malam akhir. Jadi itulah yang membuatkan berlakunya beberapa perselisihan dalam aspek tarikh, penentuan tarikh turun ayat ni. Itulah yang kalau nak kata di mana berlaku perselisihan dari sudut tarikh tersebut. Cumanya kita dapat sembang tarikh yang pasti dan for sure memang Quran turun pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, betul. Semua bulan Ramadan ni adalah bulan Al-Quran, yang mana kita bukan hanya untuk nak mengambil pengajaran ataupun mendekatkan diri dengan Al-Quran pada 17 Ramadan sahaja, tetapi seluruh bulan. InsyaAllah. Okey. Cumanya kalau bercakap tentang Perang Badar, sebahagian besar sejarawan kata berlaku pada 17 Ramadan. Ya, betul. Perang Badar memang berlaku pada 17 Ramadan dan bila disebutkan tentang ayat yang Allah turunkan dalam suratul Anfal, idh yughashshikumun nu'asa amanatan, ayat yang tentang Allah kata Allah bagi ngantuk kepada tentera-tentera Badar, orang-orang Islam ni, memang berlaku pada malam 17 Ramadan. Okey. Sebelum tu kita nak meraihkan penonton-penonton kita, Tuan Ismail Jaafar. Terbaik Min, terima kasih Tuan Ismail. Kita ada penonton, Masya-Allah, kita ada penonton dari Johor, Kelia, terbaik. Kita ada Puan Rosita, baik alhamdulillah, Oskomban. Okey. Dr. Kamilin, bila bercakap tentang Perang Badar sudah pasti dia kena ada latar belakangnya, kan? Apakah punca, apakah cerita di sebalik Perang Badar? Bagaimana dia boleh berlaku? Okey. Bila kita nak faham tentang peristiwa yang very besar dalam Islam, antara perang yang paling utama dan paling penting, paling signifikan sekali adalah Perang Badar. Kenapa Perang Badar? Kerana yang pertamanya ini adalah merupakan perang yang pertama sekali berlaku setelah ataupun dalam Islam setelah Nabi SAW berhijrah ke
ke Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Dan kita semua tahu bahawa orang musyrikin berterusan untuk nak menekan orang-orang Islam, sama ada daripada jauh, maksudnya daripada Mekah menekan umat Islam yang berada di Madinah, even mengambil harta benda orang-orang Islam yang telah berhijrah, harta-harta itu berada di Mekah. Mereka cuba menakut-nakutkan, cuba melakukan tekanan ekonomi. Jadi kalau kita nak tahu sebelum daripada perang Badar, selepas Allah kata udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, iaitu Allah telah memberikan keizinan kepada tentera Islam ataupun orang Islam untuk nak memerangi. Sebab kita pun tahu Islam ini mula-mula diturunkan peringkatnya mula-mula secara sembunyi-sembunyi, kemudian boleh terang-terangan, tetapi masih tak diberi keizinan untuk berperang. Tapi bila Allah turunkan ayat tentang Allah berikan keizinan untuk memerangi orang-orang yang menzalimi, sebab kezaliman itu sudah begitu dahsyat, maka Nabi SAW di Madinah masa itu mula merancang beberapa operasi. Kita jangan ingat Nabi SAW ini tidak strategik. Sebenarnya Nabi SAW ni ada banyak strategi. Dia pun buat beberapa operasi, lebih daripada 8 operasi, yang mana ada operasi besar sikit, ada operasi kecil-kecilan. Operasi ni apa tujuan dia? Operasi ni adalah Nabi SAW hantar beberapa pasukan. Ada yang ramai sikit, ada yang kurang sikit, ada yang nak explore jalan-jalan di sekitar Madinah, nak tahu geografi Madinah supaya nanti mudah untuk nak buat pertahanan, nak merancang strategi. Dan kemudian antaranya operasi ni objektifnya adalah untuk nak menimbulkan ataupun mengeluarkan haibah tentera Islam. Nak macam nak kata aura tentera Islam ni sebenarnya kuat juga. Kita dah boleh buat operasi macam ni. Jadi bila kabilah-kabilah Arab yang duduk di pinggir Madinah, yang mana ada lagi ramai yang belum masuk Islam, bila kita tengok, Masya Allah, tentera Islam sudah begitu tersutut, dah ada nak pergi ke sana kemari, kemudian boleh bagi warning kepada orang musyrikin dekat Mekah supaya jangan buat main-main, kami ni juga dah boleh tahan kuat. Jadi itu antara tujuan Nabi SAW hantarkan beberapa operasi-operasi ini. Salah satu daripada operasi yang Nabi SAW hantar adalah dinamakan sebagai operasi Dhul Ushairah. Operasi Dhul Ushairah ni bila Nabi SAW dengar beberapa 2-3 bulan sebelum berlakunya perang Badar, bila Nabi SAW, Jamadil Awal lah, pada bulan Jamadil Awal, kalau kita nak tahu Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Oh, lama juga. Maksudnya dalam 4 bulan sebelum Ramadan. Nabi SAW mendengar bahawa kafilah Abu Sufyan yang keluar daripada Mekah pergi ke Syam. Dia pergi ke Syam. Kalau kita tengok daripada segi map, kita akan tahu Mekah sebenarnya di bawah sikit, Madinah ni di atas sikit, kemudian Syam di atas. Maksudnya Madinah ni dia boleh pintas lah kalau kata nak pintas jalan pedagang-pedagang orang Quraisy Mekah. Jadi tujuan dia adalah Nabi SAW didengar bahawa Abu Sufyan ni dibawa banyak sangat barang dagangan orang-orang Islam, sebahagian besarnya adalah dia rampas bila orang Islam berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, meninggalkan rumah-rumah yang kosong. Dia ambil harta-harta, barang-barang dalam rumah-rumah orang Islam ni semua, dia pergi dagang. Dia rompak lah. Jadi Abu Sufyan dia pergi pau barang-barang orang Islam yang ditinggalkan, dia ambil, dia pergi jual. Di Songlap, maksudnya bukan Abu Sufyan, dia pembesar. Sebab Abu Sufyan ni kita kata macam ejen lah, syarikat yang akan memperdagangkan. Jadi orang yang rampas-rampas ni, dia jual, dia bagi dekat Abu Sufyan, dia melabur kepada Abu Sufyan untuk nak jual barang-barang ni di Syam dan kemudian bawa hasil dia. Jadi ramai sebab bila Nabi SAW dengar, ni kafilah antara kafilah yang dikatakan memegang rekod terbanyak pedagang Quraisy pergi ke Syam. Sebab dianggarkan hasil Abu Sufyan bila balik daripada Syam pergi ke Mekah, dia membawa keuntungan sebanyak 50,000 dinar. Yang mana 50,000 dinar ni, 50,000 dinar kita dengar, jangan ingat sikit. Kalau kali dengan nilai emas sekarang, let's say kalau kata dalam RM800 kan, satu dinar emas, persamaan nilai dia dalam RM Malaysia lebih daripada RM40. Lebih daripada 40 juta. Untuk zaman tu sangat-sangat banyak lah. Jadi bila dibawa kafilah dia dengan 1,000 ekor unta yang diiringi oleh 4 pengawal.
Tapi diorang ni sebenarnya adalah rombongan pedagang lah. Jadi dia bukannya bersiap dengan alat-alat untuk berperang dan sebagainya. Jadi Nabi SAW nak pintas kafilah ni. Nabi SAW nak take over kafilah ni. Seolah-olah nak ambil balik lah Jadi, harta orang Islam masa tu. dia nak tebus balik harta orang Islam. Itu akibatnya. Tapi masa Nabi SAW nak blok Abu Sufyan pergi ke Syam, masa tu terlepas. Okey, masa tu terlepas. Jadi Abu Sufyan selamat pergi ke Syam, pergi berdagang, dan pada Ramadan Nabi SAW dengar Abu Sufyan punya kafilah ni nak balik. Jadi Rasulullah SAW cuba merancang percubaan kali kedua untuk nak menghalang ataupun pintas kafilah yang pulang daripada Syam ni. Nabi pun kumpul dalam 314, ada khilaf bilangan, lebih kurang 312 yang berjaya dihimpun. Kenapa 300 lebih je? Kenapa bukan 1000? Kenapa tak ramai? Sedangkan umat Islam mungkin dah lebih daripada, dalam riwayat kata umat Islam pada tahun pertama je dah lebih daripada 1,500 orang. Madinah Sebab pula tu. tadi kita ada bagi tahu kan? Kita ada bagi tahu sebenarnya Nabi SAW sebelum ini pun dah banyak hantar operasi. Ada operasi yang 200, ada operasi yang berapa puluh orang je. Jadi ramai yang sangka ini adalah sebahagian daripada operasi. Dan Nabi SAW pun ingat ini pun sebahagian daripada operasi. Jadi sebab Abu Sufyan ni dia bukan bawa bala tentera, dia ada 40 pengawal. Jadi hantar 300 orang ni pun cukup lah. Okay, cukup lah. Bukan nak perang pun. Orang Kelantan kata Skoda je. Skoda. Jadi Nabi SAW pun pada masa sama hantar Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk jadi mata-mata spy yang diorang ni akan pergi dulu dan dia akan memantau kawasan, tengok macam mana ada tak nampak kafilah Abu Hurairah, Abu Sufyan datang ataupun tak. Jadi sampai kafilah bila mata-mata Nabi SAW, Talhah dan Sa'id bin Zaid ni sampai ke satu tempat nama dia Rauha. Dia pun nampaklah, maksudnya Abu Sufyan dapat confirmkan memang Abu Sufyan nak lalu ni semua. Jadi diorang dua balik ke Madinah untuk memberikan laporan. Jadi Nabi SAW pun segera menyiapkan pasukan yang asalnya adalah operasi juga. Operasi ni dia bukanlah berbentuk ketenteraan besar-besaran. Jadi bukanlah operasi. Barang tu gempak-gempak. Skoda je, barang pun sekadar. Tak adalah nak kata yang canggih-canggih sangat, ramai-ramai sangat. 70 ekor unta dapat dibawa daripada 300 tu, 70 ekor unta. Saya boleh bayangkan mungkin nisbah dia kalau nak gila-gila pun mungkin dalam 3-4 orang satu ekor unta. Dan memang betul pun Nabi SAW buat giliran bertiga. Setiap orang 3 grup kongsi satu unta. Even Nabi sendiri walaupun sebagai ketua, Nabi SAW tak naik unta seorang-seorang. Tapi Nabi bergilir, Nabi satu grup dengan Ali bin Abi Talib, Nabi satu grup dengan Marsad bin Abi Marsad. Sebab 2 kuda je ada. Unta ada 70, 2 ekor kuda. Kuda ni dinaiki oleh Zubair bin Awam dan Miqdad bin Al-Aswad. Yang ini Nabi SAW dah susun. Dan Nabi SAW bawa, setkan pembawa panji overall yang bawa bendera sebagai panji umum adalah Mus'ab bin Umair. Kalau kita ingat Mus'ab bin Umair ni adalah seorang sahabat Nabi yang telah berhijrah sebelum Nabi berhijrah. Dia antara manusia yang pertama Nabi utuskan ke Madinah untuk mengislamkan orang-orang di Madinah. Mus'ab bin Umair seorang pemuda, da'i yang muda yang berjaya mengislamkan ramai orang di Madinah, yang sanggup meninggalkan ibunya yang kaya di Mekah, yang asalnya dia adalah seorang yang handsome, seorang yang kemas, tapi tiba-tiba jadi tak handsome, tak kemas, tak cukup lotion kan orang kata. Kulit menggelupar-gelupar. Ni rambut pun tak cukup ni lah, tak cukup minyak. Tak kemas dah tak ada lah gel-gel semua kan. Jadi Mus'ab bin Umair ni pembawa panji umum. Ni sebagai menyanjung lah dia punya peranan sebagai sumbangan Mus'ab bin Umair. Panji Muhajirin yang dibawa oleh Ali bin Abi Talib. Geng-geng berhijrah ni, ketua dia yang akan report pada Mus'ab bin Umair, Ali bin Abi Talib. Panji Ansar yang akan report kepada Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad, wakil ketua kepada orang-orang Madinah. Dan kalau kita dulu saya pun duduk di Madinah, kalau nak tahu jarak Madinah ke Badar lebih kurang 130 km. Lebih kurang 120-130 km. Jadi tentera Islam bergerak kalau daripada Madinah pergi ke Badar. Dan Abu Sufyan ni dia bukan orang yang cikai-cikai.
Dia orang yang berpengalaman. Sebab tu Dia boleh jadi otai. otai. Kalau saya nak bagi tahu dalam sirah Nabawiyah, tak ada satu manusia pun yang lebih berpengaruh untuk menjadi ketua di Mekah selepas daripada kewafatan Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW, selain daripada Abu Sufyan. Not even Abu Talib. Even Abu Talib pun tak mampu, sebab lepas kewafatan Abdul Muttalib, kepimpinan Mekah ini bergaduh antara beberapa kabilah utama. Dan yang mana berseterulah calon-calon presidennya adalah seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kan. Kemudian Umayyah bin Khalaf daripada Bani Jumah. Kemudian Abu Sufyan daripada Bani Abdul Syams. Kemudian Abu Talib daripada Bani Hashim. Tapi tak ada siapa pun yang lebih berpengaruh calon-calon presiden tu selain daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan very strong. Cuma sambil Dr. Kamilin share tentang pelantik calon-calon ni, ada penonton kita tanya, Hafiz Hasrin, saudara Amin nak tanya pada Dr. Kamilin, doktor guna kitab apa ya semasa cerita kisah Perang Badar ni? Macam mana tu doktor? Banyak Kitab sejarah ni sebenarnya banyak. Sama ada kita nak merujuk kepada sumber-sumber yang asli, sumber-sumber yang primer, yang main. Yang ni susah sikit lah. Kalau orang awam nak baca, dia rasa tak syok. Dia bentuk riwayat bersanad-sanad semua. Kita boleh rujuk kepada yang tu untuk nak check kesahihan. Tapi kalau untuk orang awam yang mudah untuk difahami, Alhamdulillah dari sudut bahasa Melayu pun banyak. Ada yang diterjemahkan, antaranya kitab yang Mubarak Furi Ar-Rahiqul Makhtum. Dia pun ada diterjemahkan. Kemudian ada juga Sirah An-Nabawiyah min Masadiril Asliyah, iaitu Sirah Nabawiyah yang dikupas daripada sumber-sumber rujukan utama ni. Yang mana kitab ni dalam masa 2 jilid dah diterjemahkan 1 jilid tebal. Kitab ni dia fokus dia kepada analisis riwayat. So penulis-penulis especially contemporary ni masing-masing ada objektif dia. Ada yang objektif dia untuk nak menganalisis keabsahan riwayat. Ada yang sekadar untuk nak memudahkan garapan. Ada yang juga untuk nak mengeluarkan hikmah dan pengajaran. Ada juga macam-macam lah, kita kata fiqh pada sirah pun ada, kan Syekh Bukti tulis. Macam-macam, kalau kata kitab yang banyak lah sekarang ni yang ditulis boleh kita gunakan. Okey, sambung yang tadi tentang calon-calon menjadi pembesar. Calon-calon. Okey. Jadi masa zaman Badar ni, calon-calon presiden ni masih hidup lagi. Abu Sufyan ada, Abu Jahal ada, Umayyah bin Khalaf ada. Jadi masa ni Abu Sufyan bukanlah not that powerful. Nantilah selepas daripada, sebab dalam perang Badar ni yang calon-calon presiden ni semua terkorban kecuali Abu Sufyan. Umayyah terkorban, Abu Jahal terkorban. Jadi Abu Sufyan akan jadi the most powerful influence man in the world. Bukan di Mekah lah. Itu Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ni kita cerita tadi, dia tengah bawa kafilah ni. Bila bawa ni, dia ada mata-mata. Mata-mata ni maksudnya, mata-mata ni akan bergerak dulu. Sana belah sini jauh. So diorang akan pantau, tengok ada selamat ke lokasi yang nak dilalui, dan dia akan balik bagi tu, okey jalan ni selamat. Jadi Abu Sufyan tahu bila ada mata-mata dia boleh nampak. Dia tahu ada kesan-kesan yang mana tentera Islam pernah lalui. Sebab bila dia tengok ada najis-najis unta yang ada dalam satu kawasan, dia orang ni expert. Bila dia tengok taik-taik tu, dia kata ini unta ni, taik ini adalah daripada makanan daripada Madinah. Dan banyak. Bila banyak ni, maksudnya dia dah meninggalkan kesan yang banyak, yang menyebabkan Abu Sufyan automatically tahu, maksudnya memang ada satu operasi besar yang berdekatan. Jadi Abu Sufyan dia pun pandai. Jadi dia pun kata tak apa, kita ubah haluan. Kita lalu jalan jauh pun tak apa. So kita tengok Abu Sufyan daripada instead dia nak lalu jalan potong Syam pergi ke Mekah, tapi dia pergi ke arah pantai. Jalan jauh. Jalan jauh yang mungkin menyukarkan untuk siapa-siapa untuk nak trace dia ataupun nak pintas. Abu Sufyan lalu jalan jauh. Orang Islam pula terlambat satu langkah. Jadi akibatnya orang Islam pun tak sempat lagi, kali kedua mission fail untuk nak pintas Abu Sufyan. Abu Sufyan bila dah lalu sampai dia dah pintas lalu pesisiran pantai, akhirnya bila dia dah lalu rock block yang penting, dia dah rasa selamat. Bukan sekatan PKP lah, ni sekatan biasa.
Betul. Sebelum tu Abu Sufyan dia dah hantar dah, bila dia tahu tentera Islam nak serang, dia dah hantar wakil dia pergi lari, pergi cepat-cepat. Naik kuda tu pergi pecut, pergi ke Mekah untuk nak minta bantuan. Jadi bila bantuan tu dah sampai, Abu Jahal yang pun nak mengumpulkan pengaruh daripada orang Mekah mesti kena tunjukkan keberanian. Jadi dia kata, okey, jom kita fight. Jom kita lawan. Ini masanya untuk nak kita hancurkan. Ini Abu Jahal dia punya tugas. Dia berjaya kumpulkan 1,000 lebih ataupun sekitar 1,000 tentera. Termasuk 100 kuda perang. Ramai. 100 kuda perang. Orang Islam cuma ada 2 kuda. Orang musyrikin ada 100 kuda. Orang Islam cuma ada 70 unta. Orang musyrikin Mekah ada 600 unta. Orang Islam cuma ada 300 belasan tentera. Orang musyrikin berjaya kumpul 1,000 tentera. Abu Sufyan dikumpul daripada kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Dikatakan sebuah kabilah hantar wakil join kecuali satu. Hanya kabilah Bani Adi. Bani Adi sahaja yang dikatakan. Sebab dia ada perselisihan dalaman dengan kabilah-kabilah Quraisy ni semualah. Jadi dia macam, korang ni nak peralakkan aku ke, korang ni nak ni, dia takut ada khianat. Ni first time tiba-tiba kabilah tu nak bersatu untuk nak berperang. Dia left group WhatsApp ni. Dia left group. Dan kalau nak tahu Bani Adi ni, dia adalah Bani kabilah kaum kepada Umar bin Al-Khattab. Kalau semua kenal kan, Umar bin Al-Khattab ni nasab dia Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Ka'ab ni keturunan Nabi dah. Sebab Nabi SAW keturunan dia pun bertemu di Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ni Quraisy. Okey, itu kabilah yang tak mau join. Jadi bila kita kata Abu Sufyan, Abu Jahal dah mula bergerak keluar, dan Abu Sufyan pada masa yang sama telah melepasi sekatan. Jadi dia dah rasa selamat, dia hantar lagi satu utusan, dia nak kata ke Abu Jahal, khalas, tak payah, balik, kita dah selamat. Kita dah berjaya. So tak payah hantar SWAT team. Tak payahlah, hantar backup lagi. Jadi bila utusan ni sampai kepada Abu Jahal no way lah dia nak patah balik. Sebab dia dah lama begitu benci dengan Nabi. Dia dah rasa orang Mekah ni dah rasa tak secure. Dia dah tak rasa aman sebab Nabi SAW asyik duk kacau je. Asyik duk hantar operasi-operasi, membuatkan kafilah dagangan tak berasa tenteram. Itu dia kata inilah masanya untuk kita hapuskan Nabi SAW dan umat Islam yang berada di Madinah. Jadi kelebihan perang Badar ni, ramai daripada VIP Mekah yang turut serta. VIP ni Taiko, Tailong, Ayanda, ramai yang turun. Kan, antaranya Abu Jahal, antaranya Umayyah bin Khalaf, antaranya Abul Bakhtari, antaranya Hakim bin Hizam, antaranya An-Nadhr bin Al-Harith, antaranya Naufal bin Khuwailid, dan ramai lagi. Yang bila Nabi SAW dengar Taiko VIP ni keluar, itulah Nabi SAW kata telah datang kepada kita jantung-jantung Quraisy. Maksudnya kepala Quraisy ni sendiri keluar. Ini peluang. Kalau kita berjaya cantas, maksudnya banyak masalah selesai. Banyak masalah selesai. Betul. Jadi kemudian bila berita keberangkatan musyrikin sampai kepada Rasulullah SAW yang ketika itu berada di Rauha, Nabi SAW pun masa tu kebanyakan tentera Nabi, maksudnya yang Nabi SAW bawa, kebanyakan majoriti adalah orang Ansar. Kebetulan. Orang Ansar yang jadi orang Ansar, orang Muhajirin ada beberapa puluh saja. Selebihnya orang Ansar. Yang mana orang Ansar ni, Nabi SAW sebenarnya bila dah buat perjanjian, dah ada perjanjian Aqabah yang Nabi SAW deal dengan orang Ansar. Antara kandungan dia, orang Ansar cuma nak akan mempertahankan Nabi SAW di Madinah. Tak ada pun state dalam MOU tu, orang Ansar ni akan berperang dengan Nabi dekat luar Madinah. Okay. Jadi Nabi SAW, cuba kita bayangkan sebagai seorang Rasul, dia tak mau, dia boleh kata jom kita fight, tapi tak mau sebab dia dah ada perjanjian. Jadi dia pun bermesyuarat, dia kata apa pandangan kamu semua, kita pergi berperang ataupun tidak. Orang Ansar, Sa'ad bin Mu'adh, ketua kepada kaum Ansar,
dia pun dia kata seolah-olah kamu maksudkan kami ya Rasulullah. Macam kamu ni sebenarnya nak bagi tahu kami ni Ansar ni nak follow ke tak kan? Macam itulah maksud dia. Jadi macam itulah Nabi SAW maksudkan, sebab Nabi SAW tak mau melanggar perjanjian. Nanti boleh dipersalahkan, itu bukan kandungan dia. Tapi orang Ansar, Sa'ad bin Mu'adz kata, kami sepakat untuk nak bersama kamu ya Rasulullah. Kami akan bersama. Perjanjian tak berjaya, mereka pergi juga. Betul. Jadi Nabi SAW happy sangat. Nabi sayang sangat pada Sa'ad bin Mu'adz. Kita pun tahu macam mana bila Sa'ad bin Mu'adz yang Nabi SAW kata sampai malaikat 70,000 malaikat yang ni semua. Okey, kemudian Nabi SAW hantar Abu Lubabah balik ke Madinah untuk memangku Nabi SAW, pemangku Perdana Menteri. Kemudian itu dah malam 17 Ramadan. Jadi malam dia orang jangka esok akan bertemu lah, sebab daripada maklumat risikan memang sangat-sangat dekat. Dan Nabi SAW bila berjaya dapat tangkap beberapa orang yang tengah mengorek ataupun mengambil air-air daripada perigi. Dari situ Nabi SAW tahu bilangan dia lebih kurang 1,000 orang. Bila hamba-hamba tu dicakap, Nabi tanya berapa bilangan unta yang disembelih setiap hari. Dia kata dalam 9-10 ekor unta. Jadi Nabi SAW kata, okey, kalau macam tu maksudnya tentera mereka lebih kurang 1,000 orang. Nak kata macam itulah cara orang zaman dulu dianggarkan berapa bilangan tentera semua. Jadi bila macam tu orang Islam takut, siapa tak takut, first time ever nak berperang dengan skala yang besar. Kan 3 kali ganda lebih jumlah yang kita nak fight. Maksudnya dengan peralatan tak cukup. Kita kena lawan 3 orang sekaligus. Kalau kita nak menang. Itu at least. Kan? Kalau nak memastikan kemenangan, 1 orang kena lawan 4 orang. Dan berjaya bunuh 4 orang, dan insyaAllah baru kita rasa kemenangan. Orang Islam takut. Berasa bimbang. Sampai malam tu dia takut sangat. Allah turunkan hujan lebat. Allah turunkan hujan lebat kepada orang musyrikin supaya mengacau sikit dia orang punya. Dia bila hujan lebat ni, orang Arab ni dia jarang hujan ni, bila kena hujan lebat dia rasa ganggu sikit lah. Kan? Jadi untuk tempat-tempat orang Islam turun hujan renyai-renyai. Kenapa turun hujan renyai? Yang pertama, supaya tanah-tanah yang pasir, siapa yang pernah pergi Badar, saya dulu pernah pergi Badar, cantik sangat. Pasir dia ada sebahagian kawasan lembut. Macam kita pijak tu tenggelam kaki. Jadi susah nak berjalan. Jadi bila turun hujan renyai-renyai ini dia jadi macam padat. Tanah dia jadi padat. Mudah nak berjalan. Dan kemudian dia rasa macam aman sikitlah hujan renyai-renyai ni. Itulah ayat yang mana Allah Azza wa Jalla sebut dalam suratul Anfal. Allah kata idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyudhhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rizza syaitani waliyurbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ya Allah kata, ingatlah ketika mana kamu dulu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu rahmat, pemberian aman daripada Allah untuk menghapuskan ketakutan kamu. Allah kata, ingatlah ketika mana Allah yang menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk membersihkan kamu dengannya dan untuk menghapuskan daripada kamu gangguan syaitan, untuk nak menguatkan hati kamu dan untuk nak menetapkan tapak pendirian kamu, tempat kamu berpijak tersebut. Nabi SAW, sahabat-sahabat tidur lena malam hari. Tetapi Nabi SAW yang tak dapat tidur lena, Nabi bermunajat kepada Allah. Nabi doa, ya Allah, seandainya pasukan ini hancur, nescaya engkau tidak lagi akan disembah di muka bumi ini. Itu hadis riwayat Ahmad. Hadhihi al-fi'ah lan tu'bad fil ardi abada. Betul. Dan itu adalah hadis riwayat Ahmad yang menceritakan tentang macam mana munajat Nabi SAW. Bila pagi, tentera Islam sudah bangun dalam keadaan yang fresh. Okay, dan akhirnya mereka menuju ke kawasan Badar. Kalau kita tengok kawasan yang diceritakan itu, ada kawasan berbukit sikit sekeliling. Tapi tentera Islam sampai dulu. Bila tentera Islam sampai dulu kat situ, ada beberapa perigi. Kenapa tempat tu dinamakan Badar? Sebab perigi tu perigi Badar. Okey, kemudian Nabi SAW berhenti dekat perigi pertama yang orang Islam sampai. Jadi dekat situ, bila berhenti,
seorang sahabat pun bagi tahu, ya Rasulullah, Khabbab bin al-Munzir, dia kata, ya Rasulullah, adakah ini wahyu daripada Allah ataupun ini hanya ijtihad strategi daripada kamu semata-mata? Sahabat nak tengok betapa respect. Kalau Nabi kata ini wahyu daripada Allah, kami tak akan sanggah. Tapi kalau Nabi kata ijtihad, Khabbab bagi tahu, ya Rasulullah, kalau ini hanya sekadar ijtihad, izinkan aku bersuara memberikan pandangan. Aku rasa tempat ini kurang tepat untuk kita bercamping. Kita pergi ke depan lagi, kita ambil perigi yang terakhir kita jumpa. Dr. Kamilin, bila Khabbab bagi pandangan yang tak selari dengan pendapat Rasulullah saman tak? Tak. Tak. Teruskan. Saja. Saya pun tersedak bila tengah soalan. Okay, bila dicadangkan perigi satu lagi Perigi yang akhir. Daripada kalau kita ambil pergi awal, pergi depan-depan ni boleh jadi orang Quraisy ambil. Jadi kita ambil pergi yang depan sekali supaya orang Quraisy tak dapat pergi langsung. Kita ambil pergi yang hujung sekali, yang pergi lain-lain ni kita timbus. So hanya satu pergi kita akan guna, orang Quraisy tak boleh ambil pergi, biar dia orang dahaga lah. Nanti susah sikit nak berperang. Nabi SAW kata okey, yang ini strategi yang baik. So Nabi SAW terima seorang ketua yang baik. Bila dia melihat ada cadangan yang baik, dilaksanakan. Dia tak ego, dia kata tak, aku takkan macam ni lah. Bos-bos yang sedang menonton, ini satu pengajaran yang baik lah. Bagaimana Betul. Rasulullah pun menerima pendapat orang bawahan. Yap. Dan ketika itu, bila dah strategik, dah relax, sahabat pun dah binakan Nabi SAW dia punya tempat duduk atas kemah atas bukit tu, maka tentera Islam menunggu, masuknya datang, orang Quraisy pun datang. Bayangkan datang dengan bunyi gendang, kira suasana perang tu lah. Dan bila dah datang tengok sangat-sangat ramai ni, kita pun antara hidup dan mati je. Tapi Masya Allah, sebenarnya cara Allah nak membantu orang Islam ni sebahagiannya dinampak orang musyrikin ni macam sikit je. Dalam hadis riwayat Tabrani, dia ada ceritakan tentang macam mana orang musyrikin ni kelihatan seperti 100 orang je di mata orang-orang Islam. Ni antara pertolongan daripada Allah. Dan orang musyrikin pula dinampak orang Islam ni macam ramai je, macam tentera yang tak boleh dikalahkan. Padahal betul. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Anfal. Allah kata, wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah kata, ingatlah ketika kami perlihatkan mereka kepada kamu wahai umat Islam, semasa kamu bertemu dengan mereka sedikit bilangannya pada pandangan kamu, dan kamu diperlihatkan kepada mereka dengan seolah-olah ramai, kerana Allah hendak melakukan suatu perkara atau Allah nak memberikan kemenangan kepada umat Islam, dan itu adalah ketetapan daripada Allah. Masa mula-mula standard zaman dulu ni, sebelum bila nak bertembung ni gentleman, so dia akan hantar orang untuk nak bahasa Inggeris ni duel ke dia ada duel D-U-E-L. Duel. Yes, duel. Dia one on one. Dia bertembung tu. Dia akan orang Quraisy dikeluarkan 3 orang wakil dia. Dia akan keluar Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan juga Walid bin Utbah. Ini adalah 3 otai. 3 otai warrior daripada orang-orang Quraisy. Jadi 3 ni pembesar Quraisy. Dia kata, come on, aku cabar keluarkan 3 orang daripada orang Islam juga. Serta riwayat kata ada 3 orang anak muda yang keluar untuk nak cabar 3 orang ni. Tapi 3 orang ni rasa macam, siapa kamu? Bila diperkenalkan 3 orang Islam tu, dia kata, kamu tak setara kami, tak mau. You are not worth. Not my level. Not my level. Dia kata, kau tak famous, aku tak kenal pun. Tak payahlah, pergi balik lah. Kan, siapa tahu. Tengok follow IG ni. Jadi akhirnya Nabi SAW keluarkan otai orang Islam juga, warrior orang Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ni antara yang memang well known lah dekat Mekah, tak payah cerita. Sebab dia the only one yang berani untuk nak kita kata nak sailang Umar bin Khattab. Kita orang semua tahu bila Hamzah ni, dalam riwayat sejarah kata kalau dia dah mula pakai bulu burung kasuari tu dekat dia punya baju besi,
Orang kata dia memang unstoppable lah. Dia akan pergi, dia akan buat selesaikan juga mission dia. Keluar Ali bin Abi Talib. Walaupun Ali bin Abi Talib ni sangat-sangat muda ketika itu, tetapi ciri-ciri kewariaan Ali bin Abi Talib memang dah terselah. Jadi sebab orang boleh tengok Ali bin Abi Talib, kita tengok dalam sejarah peperangan umat Islam pun, banyak yang dia membawa ke kemenangan lah. Dan dia berperang macam ni. Kemudian yang ketiga, Ubaidah bin Al-Harith. So ketika-ketika ni fight, dua orang, Hamzah dengan Ali, berjaya kalahkan Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah dengan mudah. Kemudian sengit antara Ubaidah bin Al-Harith dengan lawan dia Walid bin Utbah. Hamzah bin Ali datang tolong, bunuh Walid bin Utbah, dan Ubaidah ni cedera teruk. Katanya dia meninggal disebabkan kecederaan tersebut lah. Radiyallahu anhum wa radu'an. So perang duel ni very important sebab dia adalah peperangan moral. Kalau bila nampak orang Islam menang dengan mudah dengan VIP Quraisy, dia akan menyemarakkan semangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya, kita boleh. Ali yang muda boleh kalahkan, Hamzah boleh kalahkan. Maksudnya, we can do this. War mula-mula sebelum start perang betul lah ni. Yes. Dan kemudian bila berlakunya peperangan, akhirnya Allah turunkan pertolongan. Dalam hadis riwayat sebut turunnya pertolongan daripada langit ketiga dan berjaya membunuh 70 daripada pihak musuh yang kebanyakannya merupakan VVIP orang Quraisy, berjaya tawan 70 tentera Quraisy yang lain. Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Anfal. Anfal ni adalah surah perang Badar. Boleh tengok. Allah kata antaranya, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mubittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah kata, ingatlah ketika kamu dulu memohon, berdoa, minta pertolongan daripada Allah, lalu Allah perkenankan doa kamu. Sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 bala tentera daripada malaikat yang datang berturut-turut. Allah sebut lagi dalam surah Ali Imran, umpamanya, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullah. Allah sebut tentang perang Badar, fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Allah kata sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar. Sedangkan kamu dalam keadaan yang lemah sedikit bilangannya, kekurangan alat perang semua. Oleh itu Allah kata bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur dengan kemenangan itu. Ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kami bahawa Allah yang membantu kamu dengan 3,000 tentera daripada malaikat yang diturunkan. Bahkan mencukupi. Dalam pada itu jika kamu bersabar dan bertakwa, Allah kata, nescaya Allah akan membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Itu hasil daripada peperangan Badar. Dan akhirnya Abu Jahal, bila Abu Jahal sebagai kota yang paling berpengaruh ini terbunuh, ikon dalam perang Badar ini terbunuh. Dalam riwayat sebut, hadis Abdurrahman bin Auf sebut, dia dibunuh oleh 2 orang anak muda je, Mu'adh bin Afra ataupun Mu'adh bin Amr, yang mana dipanggil sebagai 2 Mu'adh dalam Sahihain. BBNU je yang bunuh Abu Jahal ni. 2 budak ni je. Dia datang, dia kata, dia datang jumpa Abdurrahman bin Auf, wahai pakcik, uncle, kenal tak siapa Abu Jahal? Sebab dia orang tak kenal. Dia orang tak tahu siapa Abu Jahal. Tapi kami dengar Abu Jahal ni selalu menyakiti Nabi. Jadi bila ditunjuk Abu Jahal ke mana, kedua-dua ni datang, serang tibas Abu Jahal yang masa tu atas kuda, sampai jatuh, seorang pancung, seorang tikam. Ini dipanggil 2 Mu'adh yang Abu Jahal killer. Itu kisah yang diceritakan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tentera musyrikin yang lain bila tengok kepala dalam war pun, cut the head. Dia kata potong kepala dulu, yang lain akan jatuh. Jadi bila tengok kepala orang musyrikin jatuh, lain pun kata Abu Jahal mati, semua lari balik. Dan 14 orang Islam yang terkorban syahid, antaranya adalah Umair bin Abi Waqqas yang merupakan adik kepada panglima Islam yang terkenal Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan? Umur dia masa tu sangat-sangat muda, 16 tahun. Masa tu awal-awalnya Nabi SAW tak mau bagi dia ikut. Tapi dia sungguh-sungguh, dia kata dia nak ikut, dia nak mati syahid, dia nak ni.
Kemudian sampaikan diceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas yang pakaikan tali perang ni, pedang ni semua untuk kelengkapan ni, sediakan kelengkapan dia. Nak kata Umair ni muda lagi dan dia terkorban mencapai cita-cita dia untuk syahid. Dan setelah daripada itu, antara peristiwa yang besar yang berlaku, anak ataupun puteri kesayangan Nabi SAW meninggal dunia ketika Nabi SAW sedang berperang di Badar. Anak dia Ruqayyah, isteri kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma, yang meninggal kerana sakit di Madinah masa tu. Nabi SAW sebelum sampai ke Madinah balik, Ruqayyah dah baru sahaja ditanam di perkuburan Baqi'. Ini adalah isteri kepada Uthman. Dan kita pun tahu selepas Ruqayyah ni meninggal, Uthman berasa sangat sedih. Uthman diberi kelonggaran untuk tak join perang Badar disebabkan Nabi SAW nak bagi dia sebagai suami jaga anak Nabi. Sebab Uthman menantu Nabi SAW, jaga anak dia Ruqayyah yang tengah sakit. Dan kemudiannya bila sedih meninggal, Nabi SAW kahwinkan Uthman dengan anaknya lagi satu, Ummu Kalthum. Yang mana sebab itulah Uthman bin Affan digelar sebagai Dhun Nurayn, pemilik dua cahaya. Sebab dia dapat kahwin dengan dua-dua anak ataupun puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itu kronologi belakang. Selain daripada itu kronologi cerita dia. Ya. Okey, dalam Dr. Kamil berkisah kronologi tadi, ada penonton kita tanya, betul ke kisah Ibnu Mas'ud yang menyepak menggulingkan kepada Abu Jahal sehingga Nabi melihat perkara itu dan Nabi berkata Abu Jahal adalah Fir'aun ummah ini? Saya pun tak tahu tentang kesahihan riwayat ni, tetapi riwayat sejarah banyak meriwayatkan kisah tersebut, yang mana Ibnu Mas'ud terlihat kepalanya telah dipenggal dan benda-benda macam itu tak mustahil berlaku. Jadi sebabkan Abu Jahal ni memang sangat-sangat jahat. Jadi kalau dari tanya saya daripada segi keabsahan, yang ini perlukan kepada semakan, tetapi dari segi riwayat sirah, perkara-perkara begini diceritakan. Okey, ada banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Perang Badar ni, Dr. Kamilin. Satu, Dr. Kamilin dah sebut tadi ialah bagaimana seorang ketua iaitu Rasulullah sanggup menurunkan kedudukan baginda sebagai Rasulullah, mendengar pandangan daripada para sahabat walaupun di bawah Nabi SAW. Dan juga kita belajar pengajaran seorang anak muda yang berumur 16 tahun menawarkan diri pergi berperang kan. Kalau zaman sekarang kita duk kalut main PUBG, duk main TikTok sampai sudah. DOD. Apa lagi pengajaran Dr. Kamil yang kita boleh belajar daripada kisah tadi? Okey, antara pengajaran yang subhanallah yang boleh kita ambil perhatian sebenarnya adalah banyaklah kalau kita nak cerita. Okey, saya cerita sikit-sikit sebahagian daripada pengajaran yang penting, iaitu masa perang Badar ini tersingkapnya kita kata jiwa kepahlawanan beberapa sahabat yang mereka berperang semuanya dengan penuh keimanan. Nak berperang ni bukan mudah tau, jangan kita ingat senang. Sahabat-sahabat Nabi yang perang dalam perang Badar ni, kenapa very iconic perang Badar? Sebab mereka kena berhadapan dengan sahabat handai, dengan keluarga yang terapat sebagai musuh. Cuba kita bayangkan, kita nak berperang, kita kena fight dengan abang kita yang kita baik dulu dekat Mekah. Kita kena lawan dengan ayah kita dulu. Satu perit tu. Sanggup tak kita? Kita tak akan rasa sanggup. Dalam perang Badar, Abu Ubaidah diriwayatkan telah membunuh ayahnya saat peperangan. Masa tu ayah Abu Ubaidah bin Jarrah, ayah dia Jarrah ni, kejar Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mula-mula cuba mengelak, tapi setelah dikejar teruk, dia terpaksa berhadapan dengan ayahnya dan dia berjaya menewaskan ayahnya. Sampai turun ayat yang Allah kata, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Allah kata engkau tidak akan dapat sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasul, sekalipun orang yang menentang tu adalah bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara, keluarga mereka. Mereka yang setia itu Allah telah menetapkan semangat pertolongan daripadanya dan Allah telah memasukkan kepada mereka syurga yang mengalir dan Allah sebutkan ganjaran-ganjarannya. Mus'ab bin Umair
Mus'ab bin Umair antaranya yang kita sebutkan tadi yang membawa panji umum umat Islam. Dia masa tu dia lalu dekat saudara dia. Tak tahu adik atau abang dia, nama dia Abdul Aziz bin Umair. Yang masa tu dah ditawan oleh sahabat. Lalu Mus'ab bin Umair ni pun kata kepada sahabat yang tawan sama ada adik atau abang dia tu. Dia kata, hold him tight. Ikat dia betul-betul, kuat-kuat. Jangan bagi terlepas sebab ibu dia adalah orang kaya. Mudah-mudahan dia akan menebusnya daripada kamu. Maksudnya ibu dia lah. Ibu Mus'ab bin Umair lah dulu yang protong kad kredit Muaz ni, Mus'ab dia dulu. Sampai dia susah. Jadi dia kata, hold, pegang betul-betul. Saudara aku ni elok-elok, mungkin kamu akan dapat tebusan daripada ibu dia yang kaya. Sampai saudara dia kata, tergamat engkau ya. Mus'ab pun cakap, dia yang menawanmu, maksudnya sahabat aku yang tawan kamu ini juga adalah saudara aku lain. Maksudnya, dia telah menghormati persaudaraan dalam Islam itu melebihi daripada persaudaraan yang dibina di semata-mata atas dasar darah. Ataupun perhubungan semata-mata. Umar bin Khattab juga dikatakan telah membunuh bapa saudaranya, belah ibu dia, yang nama dia Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga terpaksa berseteru dengan anaknya, Abdul Rahman bin Abu Bakar, yang masa itu belum lagi masuk Islam. Nak kata dahsyatlah, kita kata kena berjumpa berkeluarga masa peperangan ni, memang susah. Dan kemudian antara faedah yang paling penting juga adalah antara kita boleh dapat istinbat daripada perang Badar ini, para syuhada itu disunnahkan untuk dikuburkan di medan peperangan. Sebagaimana pada perang Badar dan pada perang Uhud, jenazah-jenazah syuhada dari kalangan Islam tanam situ. Mereka ini dikebumikan di medan peperangan tersebut dan mereka ini tidak disalatkan. Kemudian antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada perang Badar, Nabi SAW selepas habis berperang dia akan berdiam diri seketika, relax sekejap di tempat peperangan selama 3 hari sebelum dia balik. Maksudnya dia stay dulu. Dia tak terus rushing untuk nak balik. Antara faedah yang penting juga untuk kita tahu, sebenarnya para pejuang warrior perang Badar ini sangat-sangat signifikan dalam Islam. Dan daripada kalangan para sahabat, dia orang ni macam satu, orang bilang, orang kata dia ni Ashabul Badar. Ashabul Badar ni, ini geng Badar dulu ni. Ada orang tanya, kenapa ahli Badar sangat istimewa kedudukannya? Hatta pada masa akan datang pun dalam sirah, bila zaman Umar, zaman Abu Bakar, bila sebut dia ahli Badar, bila perang Siffin sebut, dia ahli Badar, dia lain macam terus. Sebab mereka inilah yang kira kata macam 300 orang yang pertama berperang di atas dasar agama, dan 300 lebih orang yang pertama yang membawa kemenangan moral kepada umat Islam yang telah mengubah landscape orang kata dakwah Islam dulu, yang menyebabkan orang musyrikin begitu takut selepas daripada itu, yang telah menyebabkan umat Islam mendapat kekuatan. Orang Badar ini, sebab itulah dalam orang Badar ini juga Nabi SAW doakan orang Badar ni, yang mana Nabi doakan mereka ni akan mendapat keampunan. Maksud kata, bukanlah orang Badar ni dia boleh buat sesuka hati, tapi orang pejuang-pejuang Badar ni, apa yang mereka buat, mereka akan mendapat keampunan di akhirat. Tetapi kalau di dunia mereka melakukan lagi kesalahan yang menyalahi syariat, maka mereka akan dihukum. Macam yang terjadi kepada Qudamah bin Mad'un yang merupakan Ashabil Badr, tetapi pernah ditangkap pada zaman Umar ke, yang pernah dihukum kerana didapati dia minum arak. Jadi bukanlah menjadi Ashabil Badr, dia ada lesen tunjuk untuk FBI. Dia boleh buat apa sahaja. Dia tidak maksum. Tidak maksum, tapi Allah berikan kepada mereka kelebihan yang mana mereka akan mendapat pengampunan di hari akhirat kelak. Itu special. Geng-geng Badar ni orang kata ni macam geng-geng awal lah. Ini veteran perang ni. Orang respect kan, dalam tentera US pun kata ini veteran Vietnam ni dulu ni. Orang pun macam orang ada respect dia. Gitu. Baik, akhir sekali doktor, ramai kadang-kadang kita bila dengar tazkirah ataupun even kadang-kadang bos-bos ke ataupun kawan-kawan kita, member pejabat kata, kau ni puasa pun tak boleh nak buat kerja. Para sahabat dulu
berpuasa dalam perang Badar. Kalau ikut dalil, adakah benar semua sahabat berpuasa dalam perang Badar ke macam mana? Puasa perang Badar itu tidak dinyatakan sebab yang itu kita kena rujuk balik kepada tarikh bila turunnya syariat berpuasa. Adakah telah pada zaman tersebut, sebab tak salah Hana, selepas perang Badar itu baru turunkan syariat puasa. Syariat beraya. Raya ni betul. Bila datang raya selepas daripada perang Badar, so kemungkinan besar wallahu alam iaitu puasa masih lagi belum disyariatkan ketika itu. Jadi kat situ kita kena rujuk balik kepada sejarah-sejarah tentang bilanya diturunkan. Sebab diturunkan bila Allah kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, diturunkan bulan Ramadan itu, syariat berpuasa Ramadan itu pada tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah. So tahun Badar ni berlaku pada tahun berapa? Tahun pertama Hijrah. Betul. So maksudnya syariat berpuasa masih lagi belum lagi diturunkan pada ketika itu. Bagaimana dengan hadis dalam Sahih Bukhari, ada cerita tentang apa? Kunna taghuzu. Kami berperang bersama Rasulullah. Ada yang berpuasa, dia tidak mengata kepada yang berbuka, yang berbuka tidak mengata kepada yang berpuasa. Itu merujuk kepada perang mana, Dr. Kamili? Banyak. Sebenarnya kalau kita nak tengok peperangan Badar ni sangat banyak berlaku di perang sangat banyak berlaku sebab perang Badar ni tahun kedua kot rasanya kan. Pada tahun kedua rasanya berlaku pada tahun Hijrah yang kedua. Jadi kalau kata pada zaman Nabi SAW berperang dan pernah even dalam berlaku pada peristiwa tawanan ataupun Makkah ketika itu, memang ada berlaku antara sahabat yang Nabi SAW marah bila tengok ada sahabat yang pingsan. Kan Nabi SAW bila sampai kata ulaikal usah, mereka itu telah ingkar. Maksudnya sebabkan tengok kepada hal yang mana ada sahabat yang dia rasa dilarat, dia berpuasa. Dan ada sahabat yang dia tak larat tapi dia push untuk berpuasa, yang ini tak sepatutnya. Tapi kalau siapa yang nak tak berpuasa, tak dipersalahkan sebab mereka sedang bermusafir. Dan dalam keadaan mereka sedang, dari segi fiqh Islam sendiri pun, mereka ni sedang mengalami situasi sukar yang sangat memerlukan tenaga. Jadi kalau mereka tidak berpuasa juga tidak dipersalahkan di dalam Islam. Jadi kita tak boleh tak boleh pukul rata lah semua sahabat berpuasa dalam perang. Ya tak semua. Okey. Jadi doktor, dalam Ramadan ni untuk kesimpulannya, bagi kita yang sekarang buat bisnes, kita sekarang ni ada yang terkesan kerana COVID-19. Bukan setakat bisnes je, orang yang duduk di rumah terkesan tak boleh nak pergi mana-mana. Bagaimana kita nak ambil peristiwa Badar ni sebagai pengajaran untuk kita membuang, khususnya raya nanti nampak gayanya pun stay at home. Itu nikmat bagi setengah orang stay at home, dan bagi separuh orang dia rasa sengsara. Tapi perang Badar dia mengajarkan kepada kita erti perjuangan, yang mana kalau kita sekadar duduk di rumah itu nikmat besar. Kita tak perlu untuk nak merisikokan nyawa kita, tak merisikokan anggota badan kita, tak merisikokan keluarga, harta benda kita. Jadi ujian kita berbanding dengan ujian sahabat Nabi SAW ketika perang Badar tak adalah apa. Dan bila mana kita tengok macam mana geng-geng Badar ni, mereka sanggup daripada 300 orang itu keluar untuk nak menyelamatkan agama kita. Ni umpama frontliner kita ni. Benar. Yang merisikokan diri mereka sendiri untuk maslahat kita, maslahat negara, maslahat agama kita, saudara-saudara kita. Mereka ini adalah orang-orang yang perlu untuk nak diberikan sokongan. Sebab tu kita respect. Kita kena respect kepada sahabat-sahabat kita yang berada di frontliner sekarang ni. Ya, benar. Mereka ini adalah umpama murabit fi sabilillah. Murabit fi sabilillah, orang yang berada di perbatasan
di berbatasan tempat medan peperangan yang akan menentukan sama ada menentukan insya-Allah sama keselamatan kita, yang akan cuba untuk nak menjaga kita semua daripada Ancaman. kesusahan ataupun inilah musibah-musibah yang menanti ini semua. Dan amalan murabit ni sendiri adalah antara amalan yang paling mulia di sisi Masya Allah. Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim sendiri, Nabi SAW kata ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Orang yang menjaga keselamatan ribat ni semua fi sabilillah lebih baik daripada dunia dan isinya. Even Allah. kalau dalam hadis riwayat Muslim daripada hadis Salman radhiyallahu anhu, Nabi SAW sebut ribatu yaumin wa laila khairum min siyami syahrin wa qiyamih. Nabi kata melakukan ribat sehari semalam itu lebih baik daripada berpuasa sebulan dan melakukan qiyam. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh. Kalau dia mati pun amalan itu akan berterusan. Wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Antaranya Allah kata dia akan terselamat daripada azab kubur, ujian di kubur. So ini antara hikmah yang kita boleh dapat lah. So kalau macam sahabat dulu, kalau dia dengar oh ini ashabil badr, tiba-tiba kita dengar sahabat kita ini frontliner. Baik. Baik. Dr. Kamilin, jazakallahu khairan jaza atas pengisian ilmu yang luar biasa nilainya. Lepas ni berbuka puasa dengan apa, Doktor? Saya tak pasti lagi. Hari ni belum tengok orang rumah tengah masak. Kena tanya frontliner. Tapi biasanya dia masak memang sedap lah. Sangat sedap. Betul. Berani kata tak sedap? Sebab tu saya jarang makan kedai. Sebab isteri masak sedap sangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Sweet sangat tu. Okay, Doktor. Alhamdulillah. So kena try lah, anak kena pergi ziarah rumah Dr. Kamilin nanti lepas PKP. InsyaAllah. Ahlan wa sahlan. Tempat pertama anak nak pergi bila pergi rumah doktor, nak pergi tengok kitab-kitab tu. Masya Allah. Allah, itu tak ada apa, dah tak ada tempat nak letak dah. Situ je lah letak. Lupa tu wallpaper. Ya. Okey Doktor, Ramadan Karim, selamat memburu Lailatul Qadar nanti. Ya. Ini nama dia adalah Khattab Sayyah. Khattab Sayyah. Kenapa nama dia Khattab? Sebab ada General Khattab. Ni nak jadi panglima perang lah daripada kisah Badar ni. Khattab ni setelah akan jadi General Khattab, okey? Rambut dia tu mahal tu. Ini topi perang. Helmet. Baik Doktor, selamat berbuka puasa. InsyaAllah nanti kita lepas PKP kita lepak-lepak insyaAllah. Terima kasih semua yang datang bersama. Alhamdulillah. Jazakallah Dr. Kamilin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian daripada Dr. Kamilin Jamilin. Terima kasih semua kerana menonton. Saya harap banyak yang kita belajar. Perang Badar dia bukan soal peperangan semata-mata, tapi adalah soal disiplin, dia adalah soal takwa, dia adalah soal perancangan, dia adalah soal macam-macam perkara yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, pada anda semua, saya mengajak anda untuk memberikan sumbangan kepada semua frontliner kita yang sedang berjuang. Sebagaimana Dr. Kamilin sebut tadi, di dalam peperangan, tentera-tentera Islam adalah frontliner. Dalam peperangan kita menentang COVID-19, para frontliner kita adalah pejuang-pejuang yang mewakili kita rakyat Malaysia berjuang untuk menewaskan dan mengalahkan dan menghapuskan COVID-19. Jadi anda boleh berikan sumbangan anda kepada Pru BSN Prihatin ataupun Pru BSN Cares dengan rujukan PPE di nombor akaun 312409962689 di Standard Chartered Sadiq Berhad. Kita berikan sumbangan yang insya-Allah kita dapat membantu mereka. Walaupun kalau kita dapat turun ke medan, bantuan kita itu adalah investment kita di hari akhirat insya-Allah. Alright? Teruskan memberi sumbangan mengikut maklumat yang diberikan di skrin anda. Dan minggu depan untuk episod terakhir live Facebook Pro BSM bersama saya akan jemput tetamu yang juga tidak kurang hebatnya. Kita akan sembang khususnya persiapan kita dalam round terakhir Ramadan, iaitu bersama dengan ini dia Imam Muda Ashraf. Jam berapa, bilakah, tunggu nanti insya-Allah kita akan war-warkan. Yang penting anda like
dan juga follow Facebook serta Instagram Pru BSN di Facebook dan juga Instagram untuk anda mengetahui perkembangan semasa dan informasi tentang program-program yang sangat bermanfaat ini. Okey. So sekali lagi terima kasih kepada anda semua kerana menonton. Terima kasih semua yang menonton pada hari ini. Tuan Wan Saiful Rizal. Apa khabar Tuan Saiful Rizal? Sihat ya? Terima kasih kerana menonton. Tabik, Big Boss. Hanani Siddiq, wa iyyak Muhammad Ali, wa iyyaka kepada Hairul Edil. Sama-sama tuan. General puasa tu adik Abu Bakar, ya benar. Hani Uqasha, alhamdulillah. Best luck ni, insya-Allah kita akan terus-menerus berterusan memberikan yang terbaik untuk anda semua hanya di Facebook Pru BSN. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa Ramadan Karim. Selamat mengejar Lailatul Qadar.